Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berharap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria. Okey, apa itu cendawan ni? Dari segi penjelasan Tok Sunyi mengikut sistem penamaan saintifik, cendawan adalah di bawah kingdom of fungi ataupun kita kenali sebagai bulat. Cendawan adalah sejenis bulat yang tumbuh di atas tanah atau sumber nutriennya seperti selulus, sumber yang mengandungi selulus seperti batang kayu ataupun kayu kering. Jadi satu tumbuhan yang mempunyai sifat heterotroph, iaitu tidak boleh menghasilkan makanan sendiri. Cendawan tidak dikategorikan sebagai sayuran kerana tidak mempunyai klorofil, jadi tidak boleh melakukan proses fotosintesis. Fungsi kulat, peranan dan fungsi. Kita lihat peranan dan fungsi kulat dalam kehidupan. Kulat memainkan peranan sebagai pengurai di dalam sesuatu ekosistem. Ia juga merupakan ejen yang menyebabkan penyakit ataupun kita panggil sebagai patogen kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Contohnya kulat yang menyerang manusia spesies Candida, ataupun kulat yang menyerang tanaman, contohnya seperti kulat yang menyerang cili, kita kenali sebagai Calocopetum species. Ia juga merupakan ejen penampaian yang penting dalam pembuatan keju, roti, minuman, contohnya seperti kulat Saccharomyces cerevisiae. Dalam bidang perubatan, cendawan kulat penting dalam penghasilan antibiotik, contohnya kulat dari spesies Penicillium. Selain itu, kulat jenis mycorrhiza penting dalam pertumbuhan kebanyakan tanaman, di mana kulat jenis mycorrhiza bersimbiosis dengan akar tumbuhan, akar sesuatu tanaman. Okay. Kulat juga berperanan sebagai ejen biocontrol ataupun BCE yang penting dalam kawalan biologi. Contohnya kulat dalam spesies Trichoderma halsanium yang digunakan untuk pada tumbuhan ataupun tanaman sebagai kita panggil pesticide terhadap serangan kulat ataupun serangga lain ni. Selain itu, cendawan adalah digunakan sebagai makanan. Ini adalah dalam kategori cendawan, sama ada ia digunakan sebagai makanan ataupun digunakan dalam dari segi nutraceutical, pharmaceutical ataupun dijadikan sebagai produk alami. Okay. Okey, kita lihat cendawan, semua cendawan adalah kulat dan bukan semua kulat adalah cendawan. Okay, contohnya kulat yang sejenis microfungi yang tiada badan buah ataupun kita panggil fruiting body, kulat yang menyerang roti ataupun kita panggil kulat pok hitam di mana spesies Rhizopus spesies yang kita akan lihat dia tiada badan fruiting body yang besar, tapi dia hanyalah micro. Okay. Okay. Ini adalah mycelium yang terdapat pada piring media. Mycelium ni terdiri pada rangkaian berbenang hypha. Berbenang hypha inilah yang membentuk badan buah, iaitu fruiting body cendawan. Dan jika kita ambil sedikit sampel ini, kita perhatikan di bawah scanning electron microscope, kita akan lihat struktur hypha yang terdapat di dalam badan cendawan. Ini bentuk dan morfologi. Secara general, kita akan lihat cendawan itu sendiri mempunyai bahagian phyllis ataupun kita panggil sebagai pelopa, dan di bahagian bawahnya adalah batang, dan di bahagian bawah pelopa terdiri daripada iaitu kita kenali sebagai hymenopore, sama ada ia berbentuk pinsang ataupun berbentuk ataupun hori. Ini contoh cendawan liar jenis Lentinus polycrus, di mana strukturnya adalah
struktur hymenophore berbentuk gil, berbentuk insang. Okay. Kita lihat kitaran hidup cendawan ya. Secara amnya, okey. Kitaran hidup cendawan bermula apabila basidiospor ataupun kita kenali sebagai spora matang dilepaskan dari bahagian insang iaitu bahagian gills, di mana diterbangkan oleh angin. Spora tersebar ni akan bercambah dan seterusnya membentuk hypha haploid. Hypha haploid ini yang berbeza jantina kita akan seterusnya bersatu dalam proses plasmogami menghasilkan dikaletik mycelium. Apabila persekitaran berada dalam keadaan yang sesuai, ia akan membentuk basidiokarp ataupun kita panggil badan buah cendawan itu sendiri. Di bahagian badan buah cendawan kita ketahui ia mengandungi insang yang mempunyai struktur basidia yang mengandungi spora. Spora ini akan seterusnya dibebaskan dan nukleus diploid terbentuk apabila dua nukleus bergabung bersama melalui proses kariogami dan kemudiannya menjalani meiosis menghasilkan 4 haploid dan seterusnya penyebaran spora haploid ini melengkapkan kitaran hidup cendawan. Kalau kita lihat di bahagian inilah bahagian spora, bahagian spora bahagian basidiospor itu spora yang akan kita gunakan dalam proses pembiakbataan dan juga bahagian basidiokarp iaitu bahagian badan cendawan sendiri yang boleh dilakukan melalui tisu culture, tisu kultur Ini adalah diri makroskopik yang terdapat di dalam dalam badan cendawan dari segi aman sehingga ke peringkat spesies kita akan melihat struktur basidiospor. Ini adalah basidia, ini bahagian Ciliocistidia dan ini adalah hypoplex dan ini bahagian hyphae. Ini adalah struktur mikroskopik yang perlu dilihat sekiranya pengecaman kepada sehingga peringkat spesies. Pemerhatian morfologi dalam pengecaman cendawan. Maksud morfologi ini kita boleh lihat dengan mata kasar makromorfologi. Kita akan lihat dari segi kelopak apa yang dilihat dari segi bentuk. Sama ada kelopak cendawan itu berbentuk tubulicate, flabelliform ataupun berbentuk seperti corong kuras. Ini adalah bentuk kelopak, manakala dari segi permukaan bahagian kelopak sama ada bahagian kelopaknya mempunyai licin ataupun mengandungi bulu-bulu halus. Ini bahagian yang kita lihat. Manakala untuk di bahagian insang iaitu lamella, kita akan melihat sama ada insang itu padat ataupun sederhana padat ataupun mempunyai penjarakan. Manakala di bahagian batang kita akan melihat dari segi jenis sama ada strukturnya keras ataupun mengandungi gegelang. Ini kita panggil sebagai annulus. Manakala bahagian pelekatan sama ada batang tersebut di bahagian tepi kelopak ataupun di bahagian tengah. Jadi semua ciri ini akan dilihat untuk pengenalan pastian spesies cendawan. Ini dari segi pilus ataupun kelopak kita akan melihat dari segi saiz, bentuk, warna, tekstur, isi, bau dan rasa. Manakala dari segi di bahagian bawah kelopak iaitu hymenophore, kita akan melihat sama ada ia berbentuk mempunyai insang ataupun mengandungi pori. Dan bahagian batang akan dilihat dari segi saiz, panjang dan lebar, bentuk, warna serta pelekatan kepada kelopak.
Okey. Ini adalah pengecaman di peringkat mikromorfologi, iaitu dengan menggunakan mikroskopik. Okay. Selalunya morfologis dia akan mengambil ciri-ciri makromorfologi dengan mengambil sampel cendawan dan direndam di dalam 95% etanol, okay, dengan melalui keratan rentas. Maka bahagian yang nipis kita akan rendam dalam 3% potassium hydroxide dan bahagian yang nipis ini diperiksa di bawah mikroskop dan kita akan lihat strukturnya seperti ini. Okay, ini adalah struktur makromorfologi yang kita lihat di bawah mikroskop, iaitu di bahagian ini adalah skeletal hyphae, kandungan hypha, okay. Dan di bahagian insang ini kita akan melihat struktur basidia. Okay, satu adalah basidiumnya, basidium dural. Okay, manakala di bahagian insang juga terdapat hyperpex. Di bahagian scleris ini adalah spora. Okay, jadi itu spesies cendawan mempunyai perbezaan dari segi saiz, sama ada sesuatu spesies itu mengandungi hyperpex ataupun tidak. Inilah yang menentukan nama sesuatu spesies cendawan, ya. Okay. Industri cendawan di Malaysia. Okay, kita lihat dalam polisi agro makanan negara, cendawan telah dikenal pasti merupakan salah satu 6 tanaman yang bernilai tinggi serta diiktiraf berfungsi. Okay. Industri cendawan kalau kita lihat ia mempunyai potensi dan peluang untuk terus berkembang, memandangkan terdapat permintaan yang tinggi di pasaran domestik dan juga luar negara. Selain faktor permintaan cendawan segar yang masih tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan tempatan, pengeluaran cendawan juga perlu ditingkatkan bagi mengurangkan nilai import dari luar negara. Jadi industri ini sangat berpotensi dan penting untuk dilaksanakan secara komersial dalam menghasilkan pasaran premium. Okay. Cendawan secara umumnya mempunyai pelbagai manfaat serta memainkan peranan yang penting dalam aktiviti biologi dalam tubuh manusia. Setiap cendawan mempunyai ciri-ciri dan nilai nutrisi yang tersendiri. Khas cendawan antara lainnya mempunyai protein yang tinggi, mempunyai vitamin, mineral, kandungan kalori yang rendah serta serat yang tinggi. Ini adalah khasiat secara soalan yang selalu ditanya pada metodologis, adakah cendawan ini selamat dimakan ataupun ini cendawan apa? Okay. Jadi kita lihat terdapat dua kategori, iaitu cendawan liar dan juga cendawan yang ditanam. Okay. Cendawan liar ini saya kategorikan juga kepada satu boleh dimakan, tidak boleh dimakan, sebenarnya boleh, beracun, okay, dan tidak boleh dimakan tapi boleh digunakan. Okey, apa yang dimaksudkan boleh dimakan? Ni contoh kalau cendawan yang boleh dimakan seperti cendawan liar pulat busut, cendawan busut ataupun pulat tahun, dia boleh dimakan. Selalunya diwarisi, pengetahuan sama ada cendawan ini boleh dimakan diwarisi oleh orang tua ataupun orang asal. Jadi kita akan dapat tahu bahawa ia boleh dimakan. Okay. Yang kedua, tidak boleh dimakan, sebenarnya boleh. Okay. Contohnya cendawan termitomycete ataupun kita panggil cendawan busuk itu, kita tahu ia boleh dimakan, namun keadaan persekitaran yang terdapat, mungkin kawasan sekitar disembur dengan racun pestisida, maka cendawan sifatnya menyerap, menyebabkan cendawan tersebut menjadi beracun dan tidak boleh dimakan. Itu maksud tidak boleh dimakan, sebenarnya boleh, ya. Okey, yang ketiga adalah beracun. Okey, contoh cendawan yang beracun adalah spesies Amanita ataupun Chlorophyllum molybdate. Ini adalah jenis cendawan beracun. Dan tidak boleh dimakan tapi boleh digunakan adalah jenis cendawan yang mempunyai struktur yang keras. Contohnya jenis
kumpulan polipor, okey, ia tidak boleh dimakan, namun ia boleh digunakan ataupun boleh diambil sebagai makanan setelah melalui proses di mana sama ada diambil dari dalam bentuk serbuk ataupun digunakan dalam minuman. Okey, seterusnya cendawan yang ditanam. Cendawan yang ditanam untuk cendawan yang tidak boleh dimakan tapi boleh digunakan, jenis yang ditanam adalah seperti Ganoderma ataupun jenis linzi. Cendawan ini ditanam namun bukan boleh dimakan kerana strukturnya yang keras, namun setelah melalui proses dijadikan dalam bentuk serbuk, kapsul atau sebagainya, ia digunakan di dalam nutraseutika perubatan dan juga sebagai suplemen. Okey. Okey, ini jenis cendawan liar. Okey. Ini adalah cendawan busut atau juga kita kenali sebagai pulat tahun ataupun nama saintifiknya Tonitomycete dan pulat ini selalu okey dikelirikan dengan pulat beracun, cendawan beracun molybdate saja, molybdate ataupun ini jenis cendawan Lentinus species, Ursula, dan ini adalah Marasmius species, Lentinus, Marasmius. Ini adalah sejenis cendawan liar yang kita boleh temui di sama ada di hutan ataupun di kawasan perumahan. Manakala ini adalah jenis polipor, ia mengandungi struktur yang keras. Kenapa ia dinamakan polipor? Kerana di bahagian bawah hymenopore adalah berbentuk pori. Okey, ini adalah penanaman cendawan liar. Yang kita lakukan, apa yang perlu dilakukan adalah pertama kita perlu mengetahui apakah nama cendawan tersebut melalui proses pengecaman, sama ada di peringkat morfologi, makromorfologi ataupun menggunakan kaedah konvensional ataupun melalui pengecaman melalui kaedah molekular, maka kita akan mengetahui nama sesuatu spesies dan daripada badan buah cendawan yang kita jumpa, kita boleh melakukan teknik penkulturan di mana kita boleh mendapatkan katerpilin dan seterusnya kita lakukan benih dan seterusnya kita tanam. Ini adalah contoh cendawan liar yang ditanam di dalam Okey, cendawan yang ditanam di Malaysia adalah seperti tiram, tiram kelabu yang mendapat permintaan yang tinggi, tiram kelabu ataupun kita panggil Pleurotus palmarius, ini adalah spesies yang terdapat, variety yang terdapat di Malaysia. Linzi, Ganoderma species, telinga kera ataupun kita panggil juga sebagai jeli hitam, Aviculata pelicularia, Schizophyllum commune ataupun cendawan kukur ataupun juga dipanggil sebagai sisir. Wolvorella wolvaceae adalah cendawan jerami. Hericium erinaceus adalah cendawan bunga kobis. Ini cendawan yang ditanam di Malaysia. Manakala ini adalah cendawan yang diimport, jenis cendawan yang diimport, cendawan butang, cendawan jaruk emas, Flaminea nidalicus, king oyster ataupun Pleurotus eryngi, ada juga ditanam di Malaysia namun kebanyakan diimport. Shiitake iaitu Lentinula edodes kerana cendawan butang, cendawan jaruk emas dan cendawan yang diimport selalunya perlu ditanam dalam suhu yang rendah. Okey, ini adalah gambar cendawan. Ini cendawan tiram, cendawan tekan kelabu. Ini adalah cendawan kukur ataupun cendawan sisir. Manakala ini adalah cendawan jerami. Okey, dan ini adalah cendawan telinga kera ataupun jeli hitam. Dan ini adalah Ganoderma lucidum atau kita kenali sebagai linzi, dan ini adalah Hericium erinaceus iaitu cendawan bunga kobis. Kita lihat pembiakan cendawan. Cendawan boleh dibiarkan melalui dua kaedah, iaitu pertama melalui cetakan spora dan kedua melalui kaedah pisculture.
Okey, cetakan spora ataupun istilahnya spofin, kita ambil kelopak cendawan dan kita letakkan di bahagian insang ataupun bahagian haminofor itu kita menghala ke bawah ni dan dilapik dengan sama ada selai kaca ataupun aluminium foil ataupun kertas ya, dan kita letakkan di kelopak cendawan dan ditutup dengan cawan kertas ataupun gelas selama 2 atau 20 atau sehingga 2 hingga 24 jam. Ia bergantung kepada kesegaran cendawan itu sendiri ya. Seeloknya dititiskan air di bahagian atas kelopak untuk memudahkan proses spofin itu ya. Okey, manakala melalui kaedah tisu kaca, hendaklah dilakukan sebaik selepas cendawan dituai kerana cendawan kering, apabila cendawan sudah kering, sukar untuk mendapat culture ya. Okey. Dalam gambar ini tuan-tuan boleh melihat ya bagaimana cendawan, kelopak cendawan dikoyak lalu di bahagian tengah iaitu bahagian isinya diambil dan diletakkan di dalam media. Okey. Kita lihat penyediaan benih cendawan. Okey. Apabila kita telah mendapat kuncut tulen melalui kaedah, sama ada kita gunakan kaedah cetakan spora ataupun kaedah culture tisu tadi, maka kita akan ini prosesnya ya, daripada culture tulen kita pindahkan ke dalam biji media. Okey, sebelum kita pindahkan daripada culture tulen ini, terdapat 2 kaedah iaitu kita boleh sediakan melalui sama ada kaedah langsung iaitu menggunakan petri dish ini, cendawan yang terdapat, culture tulen yang terdapat dalam petri dish ini kita pindahkan secara langsung kepada biji media, dan satu lagi adalah melalui tutu cecair. Okay? Kalau melalui kaedah petri dish ini ya, daripada satu piring media ini kita boleh pindahkan ke dalam bijirin media lebih kurang 10 hingga 20 beg. Ia bergantung kepada kuantiti bijirin media yang kita letakkan ya. Jadi daripada ini kita panggil sebagai generasi yang pertama. Okay? Dan benih yang daripada generasi pertama seterusnya kita boleh gandakan pindahkan untuk menghasilkan generasi kedua. Okey, di mana pada generasi satu beg daripada generasi pertama boleh dipindahkan kepada 10 beg untuk generasi kedua, dan pada peringkat ini 100 beg yang akan kita hasilkan, dan begitu juga pada peringkat ketiga daripada generasi kedua kepada generasi ketiga, kiranya kita menggunakan teknik ini daripada 100 beg kita akan menghasilkan 1000 beg. Namun haruslah diingat ya, kualiti benih harus kita lihat tidak digalakkan lebih daripada generasi yang seterusnya. Namun selepas daripada proses penyediaan media ataupun penyediaan benih cendawan, maka daripada generasi yang ketiga kita pindahkan ke dalam bijirin media. Kerana bijirin media ini dia bertindak sebagai pembawa ataupun perantara. Apabila dalam tempoh 2 minggu mycelia akan meliputi media bijirin. Dan pada waktu ini apabila penuh kita akan kita boleh melihat bijirin media putih dan daripada kita kualiti putih, dan terus kita boleh pindahkan ke dalam beg media. Kita boleh inokulasi ke dalam bungkas cendawan. Namun terdapat juga setengah spesies
yang perlu kita pindahkan kepada pengantara lain. Contohnya cendawan borbarella berbasir atau cendawan jerami daripada biji media kami pindahkan ke substrat lain yang memenuhi jerami padi ya. Okey. Okey. Sebagai langkah permulaan ataupun percubaan, selalu sesiapa yang baru ataupun ingin menceburi dalam bidang penanaman cendawan, perkara pertama yang saya boleh sarankan adalah melihat kepada perancangan matlamat. Sama ada puan-puan ingin melakukan menanam cendawan selama ada sebagai hobi atau sebagai sumber pendapatan utama ataupun sebagai pendapatan sampingan. Okay. Jadi penting ya dalam meletakkan matlamat kerana daripada perancangan matlamat ini kita akan boleh melihat keperluan. Jadi daripada itu kita boleh mengenal pasti sumber. Perkara yang pertama adalah lokasi penanaman. Okay. Kalau kita lihat dari segi kenapa lokasi penanaman ini penting, kerana pertama kita harus elakkan tempat yang rendah. Bila tempat yang rendah boleh menyebabkan banjir. Okay. Yang kedua, lokasi yang jauh daripada mungkin tempat persekitaran sampah, tempat pembuangan pelurusan sampah atau tempat pembakaran, kerana semua ini akan mempengaruhi penghasilan cendawan. Satu lagi adalah tempat yang di mana terdapat ternakan. Kerana kita ketahui kemungkinan akan berlaku serangan serangga. Okey, dan seterusnya kenal pasti peralatan, modal, pengetahuan serta bahan mentah. Okay, inilah apabila kita hendak mengenal pasti sumber, ia berdasarkan kepada matlamat asal kita menanam cendawan. Okay. Saya sarankan untuk membeli bongkah yang sedia ada. Okay, maksudnya untuk ini adalah peringkat percubaan. Sekiranya tuan-tuan belum menceburi bidang ini, saya menyarankan untuk membeli bongkah matang, di mana apa yang dimaksudkan dengan bongkah matang? Ada bongkah yang mengandungi benih cendawan tersedia. Sama ada atau bongkah matang ataupun bongkah yang sudah mengandungi benih cendawan dan kita boleh perah. Okey, untuk pembeli, apabila kita ada bongkah matang, okey, kita akan boleh terus buka dan kita boleh melihat kesesuaian tempat. Serta dalam proses ini kita boleh mengadaptasi dari segi pengurusan dan kutipan hasil pengeluaran. Okey, langkah ketiga itu yang apabila kita membeli bongkah yang telah mengandungi benih ataupun bongkah matang ataupun separuh matang, okey, ia merupakan langkah yang efektif bagi mengelak kerugian dengan membeli peralatan. Contohnya mesin pengisar, alat pengukus, bekalan bahan mentah seperti plastik dan sebagainya. Jadi seterusnya pemerhatian dan pengambilan data adalah penting dalam proses langkah percubaan, kerana apa yang kita harus tahu, kita akan melihat hasil cendawan, okey, berapa kali tuaian dan adakah terdapat serangan penyakit tikus ataupun serangga. Okey. Dan dalam proses ini juga kita boleh dapat bentuk dan saiz cendawan. Kerana bentuk dan saiz cendawan ini kita tahu penghasilannya dipengaruhi oleh suhu, udara dan juga kelembapan. Dan dalam proses pengambilan proses pengambilan data ini ataupun kita panggil record segala data yang ada, kita boleh melihat hasil cendawan yang kita perolehi sama ada boleh dijual sebagai dalam bentuk, adakah kita mahu menjual dalam bentuk borong ataupun ringgit. Okey. Sekiranya kita tiada pesaing di kawasan tersebut, maka kita boleh permintaan harga ringgit adalah lagi tinggi berbanding harga ladang. Dari itu kita boleh menilai. Cara menanam cendawan tiram dengan menggunakan bentuk pendidikan
yang perlu adalah penyediaan beg cendawan, pengukusan beg cendawan, menyuntik benih, hasil, penjagaan beg dan benih cendawan. Ini adalah secara umum. Ini prosedur khas penanaman cendawan tiram ya. Penyediaan substrat, okey. Di Malaysia kita menggunakan habuk kayu getah, dan prosesnya pembukusan, seterusnya pengukusan, menyuntik benih, proses pengeraman, penghasilan cendawan, dan seterusnya penumpukan hasil dan aktiviti lepas tuai. Okey. Ini contoh media substrat ni. Cendawan boleh ditanam pada sisa pertanian sisa pertanian yang mengandungi selulus, hemiselulus dan juga lignin. Okey. Di antara bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menanam cendawan adalah habuk kayu getah, sisa kapas, jerami padi, sekam padi dan juga tandan kosong kelapa sawit. Ini adalah antara Ini adalah gambaran proses penanaman cendawan secara penyediaan benih cendawan, penyediaan substrat cendawan dalam gambar ini. Campuran ini dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin. Ini peringkat suntikan benih dalam penghasilan benih cendawan. Dan ini adalah bahagian pengeraman cendawan ini perang sehingga proses pelayan itu. Kenapa perlu saya sarankan sebagai langkah percubaan ataupun langkah permulaan? Kerana daripada hasil pembelajaran dari fasa permulaan, kita sebagai pengusaha ataupun penanam, kita akan memahami parameter pertumbuhan. Kerana kita tahu setiap jenis cendawan mempunyai parameter pertumbuhan yang berbeza. Apa parameter pertumbuhan? Sebenarnya substrat atau media pertumbuhan. Contohnya kalau kita ingin menanam cendawan jerami, maka kita akan memilih substratnya. Substrat cendawan jerami berbeza dengan substrat cendawan tiram. Dan satu lagi, sama ada media pertumbuhan yang kita perlukan perlu dikompos ataupun tidak yang bergantung kepada jenis cendawan. Selain itu, faktor pH dan seterusnya faktor kelembapan relatif, kandungan tahap kelembapan, dan seterusnya cahaya, sama ada di mana peringkat sama ada peringkat pengeraman dan masa dalam fasa pertumbuhan, peringkat pengeraman, peringkat pengeluaran primordial dan juga peringkat pengeluaran tanaman cendawan itu sendiri, macam mana parameter cahaya yang diperlukan dan seterusnya karbon dioksida. Ini adalah bahagian daripada parameter pertumbuhan. Setelah kita memahami parameter pertumbuhan, setelah kita belajar, kita memahami, kita menanam dan kita mengetahui keadaan persekitaran kita. Kalau mungkin kawasan kita lokasinya agak panas, jadi bila kita menanam, menceburkan diri dalam bidang cendawan, dan kita akan mengadaptasi dengan keadaan persekitaran kita. Jadi daripada proses itu kita akan belajar dan kita fahami apa parameter pertumbuhan yang boleh kita guna pakai. Contoh yang saya bagi ini adalah dari segi penanaman jerami padi, cendawan jerami padi. Kita dari dia ada terdapat fasa pertumbuhan, contohnya dari segi fasa pengeraman, kita lihat kandungan kelembapan relatif, suhu, karbon dioksida, masa dan juga cahaya. Contohnya dia terdapat perbezaan dari kalau kita lihat fasa pengeraman, kelembapan, suhu, kepekatan karbon dioksida dan juga cahaya semuanya lebih tinggi berbanding di bahagian pembentukan primordial dan juga pengeluaran hasil. Kalau kita lihat pada peringkat pembentukan primordial, kepekatan karbon dioksida berkurang berbanding, dan pada waktu ini cahaya juga lebih diperlukan. Dan pada peringkat pengeluaran hasil, kepekatan karbon dioksida juga semakin
berkurang ya, dan masa adalah selama 8 minggu. Dan juga dari segi pencahayaan kedudukan cahaya berbanding dalam fasa penyiraman. Okey, ini merupakan kaedah konvensional. Kalau kita lihat menggunakan kaedah konvensional, pengkepusan diperlukan. Namun apabila kita memahami parameter pertumbuhan, kita boleh kita mengadaptasi dan kita menjumpai substrate kita menghasilkan substrate tanpa perlu kepada pengkepusan dan kita boleh mengurangkan ini adalah hasil yang kita dapat Jadi kita boleh melihat kelebihan dan kekurangan dari segi masa. Kaedah konvensional memerlukan masa mengambil masa yang lebih berbanding kaedah yang diubah suai. Tenaga kerja yang lebih kerana memerlukan bahan yang bertan-tan berbanding menggunakan kaedah bongkar. Ruang juga lebih berbanding kaedah yang diubah suai, dan begitu juga dengan penggunaan substrate. Okay. Jadi kita cuba lihat cabaran dan permasalahan. Antara cabaran dan permasalahan yang dialami oleh pengusaha dan penanam cendawan antaranya adalah bekalan mentah. Bekalan habuk kayu itu harga yang semakin meningkat dan juga kerana permintaan yang tinggi, dan harga ini juga adalah berbeza mengikut lokaliti. Sebelum berlaku kalau semasa PKP Perintah Kawalan Pergerakan terdapat kesukaran untuk mendapat habuk kayu kerana pada waktu itu kilang kayu tidak beroperasi. Jadi itu antara masalah yang terdapat pada pengusaha. Dan selepas harga selepas PKP, iaitu pada masa sekarang 3 tan habuk kayu lebih kurang RM900 berbanding harga sebelum PKP, iaitu 3 tan dalam lingkungan 600-700. Terdapat permintaan yang tinggi. Dari segi harga pasaran juga berbeza mengikut kawasan. Contohnya ini satu tinjauan kepada pengusaha cendawan dalam pertumpaan Persatuan Penyelidikan Cendawan Malaysia Jun Utara pada 2018. Hasil tinjauan kami dapati harga tiram kelabu ringgit Malaysia 18 per kilo di Pulau Pinang, manakala di Perlis RM5.50, di Langkawi RM12 hingga 18, Perak RM15, manakala di Kulim sudah RM12 hingga ke RM15. Yang kita akan dapat melihat perbezaan harga pasaran cendawan di setiap kawasan adalah berbeza. Antara cabaran dan masalah lainnya adalah benih tidak berkualiti yang menghasilkan hasil cendawan tidak seperti yang dijangka. Yang seterusnya serangan penyakit, serangan serangga, binatang seperti semut, tikus dan sebagainya. Yang satu lagi adalah keadaan persekitaran, iaitu cuaca panas yang melampau. Ini juga merupakan antara cabaran dan permasalahan yang dialami oleh pengusaha cendawan. Sekiranya tuan-tuan mempunyai sebarang ataupun ingin berhubung dengan pengusaha, terdapat platform atau perantaian dan jaringan daripada Persatuan Penyelidikan Cendawan Malaysia, dan satu lagi adalah komuniti pengusaha pendidik industri cendawan Malaysia. Ini di mana tempat ramai pengusaha dan penanam cendawan yang membincangkan aspek penanaman dan aspek segala permasalahan yang mereka hadapi dari segi penanaman cendawan. Itulah sedikit yang dapat saya kongsikan pada kali ini, iaitu pengenalan terhadap cendawan itu sendiri dan juga kaedah pembiakan. Seterusnya langkah permulaan
dalam penanaman cendawan. Okey. Ya, ada soalannya, antara pemirsa yang tanya, saya baru belajar pasal cendawan ini. Cendawan tumbuh tak segar macam kering, apa perlu saya buat? Okey, itulah telah saya terangkan dalam penerangan tadi, faktor lokasi dan juga parameter pertumbuhan yang perlu kita ambil kira, iaitu kemungkinan kelembapan, kadar kelembapan ruang cendawan itu sendiri tak mencukupi, ya. Okey, antara uh, from Aisyah, okey. Apa alternatif kepada harga habuk yang semakin mahal? Okey. Okey, kita mengetahui bahawa cendawan ini boleh tumbuh pada sebarang sumber yang mengandungi selulus, hemiselulus dan lignin, maka pencarian kepada habuk alternatif sama ada kita boleh gunakan sekarang jerami padi, okay, dan juga kepada penggunaan kandang kosong kelapa sawit ni, kerana kita tahu kita Malaysia adalah negara antara negara kedua terbesar dari segi pengeluaran kelapa sawit, maka sudah tentu kita mempunyai kemudahan untuk mendapat sisa pertanian ini. Uh, bilakah tanaman cendawan di Malaysia dilaksanakan? Okey, cendawan okey, tanaman cendawan Malaysia ini telah lama dilaksanakan, sekitar tahun 1990-an, namun penanaman cendawan ini mendapat perhatian pada sekitar tahun 2016, di mana pada waktu itu kerajaan memberi bantuan dalam pelbagai program, contohnya agronomi muda. Pada waktu itu terdapat geran, jadi terdapat ledakan pada ketika itu. Bilangan pengusaha meningkat, namun selepas pada 2016, apa yang kita lihat dan alami sekarang adalah penurunan kebanyakan kerana mereka pertama mungkin dari segi cabaran yang saya telah terangkan tadilah, satu mungkin kekurangan pengalaman, yang kedua habuk kayu ataupun bekalan mentah, dan yang ketiga cabaran dari segi pengurusan. Berapa anggaran kos permulaan untuk tanam sahaja di rumah? Okey, daripada Pemilihan Jun. Okey, untuk anggaran kos ia bergantung kepada untuk sekadar mungkin saya kelaskan ia sebagai hobi lah. Kalau dari segi hobi kita boleh melihat kita beri bongkah, dan bongkah ini harganya bergantung kepada pasaran. Kemungkinan ia harga bergantung kepada sama ada ia bongkah yang sudah matang penuh ataupun ia separuh matang ataupun bongkah yang baru disuntik oleh benih. Jadi ia bergantung. Sekiranya kita ingin membeli bongkah yang baru disuntik, mungkin harganya lebih murah berbanding membeli bongkah yang sudah matang. Okey, jadi kalau untuk kos permulaan mungkin kita boleh mulakan dengan 10 hingga ke 100. Ia bergantung kepada keluasan kawasan kita, rumah kita. Okey, sebagai daripada Tuan Afiq. Okey, untuk penanaman secara kecilan atau start-up, berapa bongkah permit? Okey, saya untuk sebagai permulaan, saya mencadangkan lebih kurang 1,000 bongkah. Kerana 1,000 bongkah boleh ditanam dalam kawasan 2 kali 3 meter.
Jadi itu sebagai permulaan lah. Selain dari bongkar yang disarankan, ada cara atau bekas lain untuk penanaman cendawan. Okay. Ia bergantung ya, sekiranya sama ada setiap jenis cendawan berbeza cara ataupun medium penanaman. Kalau kita katakan contoh ya, kalau cendawan tiram sesuai kaedah yang sesuai adalah menggunakan kaedah bongkar. Dan begitu juga cendawan pokok ataupun cendawan sisir. Namun kalau untuk cendawan lain boleh juga ditanam menggunakan kaedah jerami padi, menggunakan jerami padi yang dibungkus di dalam plastik dan boleh dimasukkan di dalam bakul. Itu juga merupakan antara cara lah ya, selain daripada bongkar. Okay. Okey, ini dari buku cendawan ni, Nabil mengetahui dari pemerhatian antara benih ya 30, 45 dan 90 hari, mana yang berkualiti dan kenapa. Untuk pertanyaan Encik Nabil ni saya tidak dapat menjawab kerana saya tidak membuat kajian lagi berkenaan benih ni. Okey, saya akan berkongsi secara lanjut ya. Berkenaan cendawan mengenai cendawan busut, ada sebarang usaha dibuat untuk cuba dokumentasikan penanaman cendawan busut ini. Okey, terdapat ya penyelidik yang telah melaksanakan kita kata substrate ataupun media untuk cendawan busut ya. Namun di Malaysia belum lagi cendawan busut ini dijumpai substrate-nya kerana substrate bagi cendawan busut adalah berbeza berbanding cendawan tiram. Dia bukan mengandungi bukan sumber yang mengandungi selulus. Okay? Contohnya cendawan busut ni kenapa ia dinamakan sebagai busut, ia juga disebabkan oleh substrate tanahnya yang berdekatan dengan busut anai-anai ni. Okay, kerana terdapat berkaitan di antara sarang anai-anai dengan tanah dalam jarak selalunya kita akan boleh lihat cendawan busut dalam jarak 1 meter ataupun di kawasan sekitar kita akan menjumpai sarang anai-anai. Masih dalam peringkat kajian ya untuk cendawan busut ni. Bukan korang pilih, ada pilih FYP nak pakai. Ini sudah siapa? Ini bicara amnya adalah okey berapa soalan berapakah harga purata X-Farm dalam sekilo dengan satu tahun penghasilannya sekilo sekiranya kita masalah betul-betul nama. Okey. Untuk soalan yang ditanya oleh Encik Abdullah, untuk satu bongkar untuk satu bongkar cendawan kita akan mendapat anggaran dalam 80 sehingga 120 gram biological efficiency.
Okey, ya, itu adalah anggaran ya untuk satu bongkar. Okey. Soalan dari Encik Abdullah, sekiranya seseorang itu ingin mengusahakan sebarang kurang untuk mendapatkan pendapatan daripada jualan sebanyak 3,000 sebulan, berapa besar wang yang diperlukan? Uh, pada pandangan saya, untuk pendapatan lebih kurang 3,000 sebulan, uh, ini mungkin dalam kadar skala sederhana, iaitu di antara uh, 10,000 bongkar ni. Kerana harga seperti yang saya sebutkan tadi, ia bergantung kepada kawasan, ia bergantung kepada faktor. Jadi jualan ataupun pendapatan sebanyak 7,000 itu bergantung kepada okey, berapa besar ruang ruang yang diperlukan untuk dalam 10,000 bongkar lebih kurang dalam 20 kali 20 itu. 1,000 bongkar. Okey, tetapi 1,000 bongkar lebih kurang dalam 2 kali 3 meter ya, untuk 1,000 bongkar. Ia bergantung juga kepada penyusunan rak ya. Okey. Adakah kita dari Encik Salih, adakah nutrien cendawan sebarang pertengahan untuk dijadikan alternatif kepada nutrien harian? Okey. Ini untuk soalan Encik Salih ini, kita ketahui bahawa kandungan protein yang terdapat dalam cendawan adalah tinggi ya. Namun untuk kita jadikan sebagai alternatif, selalunya untuk kepada mereka yang veggie, mereka lebih memilihlah cendawan kerana selain rasanya yang mirip kepada daging ya, namun saya harap dapat menjawab soalan ya, Encik Muhammad Salih ni. Okey. Untuk Encik Rafiq ni, Encik Rafiq Iqbal, cendawan apa yang paling mahal dalam pasaran sekarang? Okey. Untuk cendawan ya, harganya adalah berbeza. Kalau yang paling mahal pada kiraan saya sekarang adalah cendawan susu harimau, iaitu Rhinoceros. Cendawan susu harimau ini bukannya dia mahal kerana pada bahagian tuber, okey, kerana satu kilogram lebih kurang harganya menjangkau ribuan ringgit lah, 2,000 ke atas untuk cendawan susu harimau. Ya. Oh, okey, soalan yang ditanya. Vitamin cendawan ni, vitamin untuk cendawan, saya telah merujuk juga hasil perkongsian ataupun perbincangan bersama dengan pengusaha cendawan. Tiada vitamin cendawan yang digunakan pada peringkat
peringkat penyediaan substrate atau sebagainya, namun mungkin apa yang dimaksudkan adalah penggalak. Selalunya kita panggil enhancer, ditambah pada selepas itu pun bukan ditambah kepada peringkat pembuatan substrate ataupun peringkat penyediaan substrate, namun penggalak diletakkan atau disembur pada selepas mycelium telah meliputi bongkah cendawan itu untuk menggalakkan pengeluaran. Belum saya telah berbincang juga dengan pengusaha untuk tanyakan sama ada terdapat vitamin pada cendawan. Saya buat mungkin bukannya vitamin yang dimaksudkan, itu adalah penggalak Untuk ada soalan. Okey. Ada. Okey. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian. Sedikit yang dapat saya kongsi sekiranya puan-puan mempunyai sebarang ataupun pertanyaan lanjut, puan-puan boleh menyertai Facebook ataupun email kepada alamat email yang saya kongsikan. Dan terima kasih atas masa tuan-tuan dan puan-puan.